Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الحمد لله أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kuliah dapat diteruskan pada subuh ini. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, kita terus berada di rumah Allah ini dengan penuh keberkatan. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Jawatan Surau Haji Maksum di atas jemputan kuliah subuh pada malam ini, pada pagi ini. Alhamdulillah. Tuan Imam, Ustaz Akhil Azhar, sahabat saya Ustaz Selamat. Alhamdulillah. Jawatan Kuasa Surau Haji Maksum. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kuliah diteruskan dengan satu tajuk perubatan Islam. Alhamdulillah. Sebelum ini kita telah menerangkan hikmah-hikmah bila kita ditimpa musibah terutamanya penyakit. Ya, tu kuliah yang lepas. Kuliah sebelum tu kita telah menerangkan sedikit tentang pengenalan kepada penyakit jasmani. Alhamdulillah. Jadi hari ini insya-Allah kita pergi lebih mendalam, iaitu satu tajuk asas juga, pengenalan kepada penyakit jasmani yang kedua. Ya, dalam perubatan Islam kita merawat kedua-dua penyakit yang dialami oleh manusia. Manusia akan diuji oleh Allah dengan kedua-dua penyakit ini. Daripada sudut jasmaninya, daripada sudut rohaninya, akan diuji oleh Allah. So hari ini kita akan kenal sedikit tentang penyakit jasmani, penyakit badan kita, ya, secara fizikalnya. Okay? Sebab apa? Bila kita tengok, ya, dalam perubatan Islam ini, dia tidak hanya menjurus kepada penyakit yang dikatakan dengan gangguan makhluk halus, tak. Dia akan menyeluruh kepada semua penyakit. Kalau belajar di Darul Syifa, belajar dengan Dr. Amran Kasimin, Syekh Abu Barak, penyakit fizikal ini dulu yang diajarkan. Dikenalkan dengan tubuh badan manusia. Penyakit-penyakit yang biasa manusia kena. Jadi kuliah sepanjang setahun, 3 tahun, 2 tahun yang pertama itu tentang perubatan, tentang fizikal. Dengan asmanya, dengan jantungnya, dengan kansernya, semua penyakit fizikal. Dah hujung, dah nak ijazah, dah nak tasmih hafazan, barulah dikenalkan dengan gangguan makhluk halus, alam jin dan sebagainya. Jadi pelajar ni menunggulah yang hujung-hujung tu, bila nak masuk bab jin ni. Tak masuk-masuk. Sebab dia nak tengok sabar tak sabar belajar ni. Kan, dia datang doktor, ya, kuliah ni doktor datang menerangkan tubuh badan manusia, ya, diterangkan apa ubat-ubatan yang sesuai, ya, kadar dos yang sesuai untuk penyakit. So dia beritahu kalau dah pakai ubat ni, penyakitnya dah tahap ini. Kalau ubat tahan sakitnya, dos dia banyak ni, penyakitnya dah banyak ni. Contoh, ya, orang dah makan steroid prednisolon, berapa biji dia dah makan? 3 biji ke, 6 biji ke, 13 biji. Daripada situ kita dah tahu tahap kritikalnya penyakit seseorang itu. Kalau datang kita tanya, dah start makan ubat apa? Saya dah makan amlodipine. Berapa mg? 10. Confirm darah tinggi dia tu dah lama dah. Baru start makan ubat, doktor baru bagi 5 mg. Tu baru start nak kena darah tinggi dia tu. Tu contoh. Bila kita dalam kuliah, ini yang pertama dikenalkan kepada kami. So jadi pesakit tak boleh nak tipu kita lah. Dia datang, kita dah tanya apa ubat yang dah dia makan. So kita dah tahu, ni masalah dia kat sini.
doktor dah sahkan, confirm dia memang ada masalah tersebut. Ya, contoh lagi, dia dah kena stroke, confirm ke dah kena stroke. Dia dah makan aspirin tak? Doktor dah bagi aspirin, dah, confirm. Tak nak kena kali kedua dah tu. Kalau tak makan, untuk kena kali kedua, sangat mudah. InsyaAllah hari ini kita pergi kepada pengenalan kepada penyakit jasmani. Ya, Dr. Amran Kasimin dalam penulisan dan kajian beliau, beliau menyebutkan penyakit fizikal ini, ya, penyakit ini terbahagi kepada 3 bahagian. Penyakit ini kita boleh kelaskan kepada 3 bahagian. Yang pertama, penyakit berkaitan dengan fizikal kita, jasmani kita, jasad kita. Yang kedua, penyakit berkaitan dengan rohani kita, ya, dalaman kita, hati kita. Yang ketiga, penyakit berkaitan fizikal campur rohani. Kedua-duanya kita kena. Kita diuji oleh Allah dengan fizikal pun kena, rohani pun kena. Ada pesakit yang kena macam tu. Contoh, ada seorang pesakit tu dia kena gatal-gatal yang sangat teruk. Dah kena makan ubat hospital, jumpa pakar dermatologi pun tak selesai. Dah pakai ubat paling kuat pun tak selesai. Yang dipakai pula steroid. Sapu, makan ubat, dadah semua tu. Bila masuk ke dalam badan terlalu lama, dia akan memberi kesan yang tak baik pada tubuh badan. So tak selesai juga. Serupa-rupanya dia ada kedua-dua. Jasmani pun kena, rohani pun kena gangguan makhluk halus tu. Sebab itu masalah yang dihadapi, penyakit yang dikena tu lambat nak sembuh. So jadi kena rawat kedua-dua. Jasmani pun kena rawat, rawatan gangguan makhluk halus pun kena rawat. Okay, itu yang biasa kita jumpa. Okay. Penyakit fizikal jasmani ini, kalau kita tengok, ia ada satu ilmu yang dipanggil ilmu nosologi. Apa maksud ilmu nosologi ini? Iaitu pengelasan penyakit secara saintifik dengan kaedah tertentu. Jadi nak kelaskan penyakit-penyakit ini. Kalau simptom dia ini, tanda-tanda ini penyakit dia. Kalau ini simptom-simptom dia, ini penyakit dia. Contoh penyakit jantung, dia ada simptom-simptom dia. Tangan dia cepat berpeluh, cepat berdebar, cepat penat, rasa gelisah, ada anxiety, mudah kena anxiety. Dia ada simptom-simptom penyakit jantung. Buat diagnos, buat ujian darah, buat angiogram, ada sangkut, ada sekatan pada salur darah. So dia dah kena dah penyakit jantung. Itu contoh yang dipanggil ilmu nosologi. Nak kelaskan penyakit-penyakit tertentu. Begitu juga dengan rawatan Islam. Rawatan Islam juga dia ada, ya, dia panggil diagnos. Dia nak tengok penyakit ni, dia betul tak kena penyakit gangguan ataupun dia memang ini fizikal semata-mata. Daripada diagnos yang dia tengok tu, dia dah dapat kelaskan, oh ini hanya fizikal. Okey, kita bantu dengan ruqyah, pergi juga hospital, jangan tinggalkan rawatan hospital. Okey, itu. Kadang-kadang ada orang salah diagnos yang pernah saya sebutkan sebelum ini. Ya, doktor dah sahkan dia kena darah tinggi. Dah confirm dah darah tinggi, dah makan ubat amlodipin ni dah lama dah. Dia kekal dah makan ubat tu, berpuluh tahun dia makan ubat darah tinggi ni. Satu kali tu dia pergi jumpa seorang perawat, perawat tu kata dia kena sihir. Ini bukan darah tinggi. Penyakit yang kamu ni kena ni sihir. So berhentilah makan ubat, tak payah makan ubat. 2 minggu berhenti makan ubat, tumbang, stroke. Darah dia mencanak naik, tumbang, akhirnya stroke, major stroke. Biji mata je boleh bergerak. Lain semua dah tak boleh gerak dah. Tangan, kaki semua dah lemah. Itu sangat berbahaya. Bila doktor dah sahkan, kita sebagai perawat Islam yang tak ada ilmu tentang medical, jangan pandai-pandai kita campur tangan. Ini amaran keras daripada Syekh Abu Bara Usama Al-Ma'ani. Pengarang kitab Ruqyah Syar'iyah. Dia pengarang ensiklopedia 13 jilid. Satu jilid tu dekat 400-500 muka surat. Jadi bila ditekankan jangan sesekali perawat mu'alij ini, perawat ruqyah ini, bila doktor dah sahkan penyakit itu, kita campur tangan. Bagi kurangkan dos ubat, nasihat pula tentang perubatan moden, sangat berbahaya. Sebab bukan dalam bidangnya. Okay? Itu yang pertama, ilmu nosologi. Dan seterusnya masuk perubatan. Pengetahuan umum mengenai penyakit dan rawatan penyakit. Okay? Kita juga diajarkan, kita nak tahu tentang ilmu perubatan. Penyakit ini ubat dia sekian-sekian. Penyakit ini herba dia sekian-sekian. Dia tak boleh lebih dos dan herba itu mestilah sesuai daripada, ya, penyakit yang dia kena. Contoh, penggunaan kayu kenerak. Kayu kenerak ini tujuan dia untuk rawatan penyakit kanser. Okay? Dos dia tak boleh banyak. Kalau dia kata segenggam daun kulit kayu kenerak ini direbus dengan satu periuk air, itulah dos dia. Ada yang pakai lebih. Dia masukkan 3 genggam. Katanya kalau makin pekat, makin cepatlah kanser tu pergi. Makin kecutlah kanser tu. Tak.
lebih daripada yang sepatutnya. Apa boleh jadi kepada pesakit? Kejang satu badan, boleh meninggal, keracunan terus dalam badan. Termasuk penggunaan habatus sauda. Habatus sauda ini Nabi sebutkan memang ubat segala penyakit. Jika ada penyakit jantung, terlebih dos, sepatutnya makan 3 atau 4 biji je satu hari, dia makan satu sudu sup satu hari, tengok dia punya jantung semakin laju. Debaran jantung dia, dekupan jantung dia, heartbeat dia semakin laju, duk 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 duk, mudah kena serangan jantung sekiranya terlebih dos. Sebab itu dalam Islam ini dia tak boleh berlebihan. Kalau berlebihan dia akan mengakibatkan kesan yang lebih teruk. Jadi kena hati-hati. Sebab itu penting pengetahuan tentang ilmu perubatan. Nak tahu penyakit itu satu penyakit, kita kenal penyakit tersebut dan cara rawatan kaedah yang bersesuaian. Ya, kadang-kadang orang tu tak ada gangguan. Ya, memang fizikal semata-mata. Kita beria cakap ada gangguan. Ini saka ni. Ini sihir ni. Kau dah kena santau. Santau angin pula. Dikelaskan kepada santau-santau tersebut. Ini santau angin. Ini santau 77. Okay. Kalau dalam perubatan yang bisa belajar dengan Tuan Guru Sa'arudin, Ustaz Bakhtar semua, santau ni dia ada tak banyak lah. Santau angin tu memang wujud. Tapi kadang-kadang orang salah faham tentang bagaimana santau angin itu dibuat. Macam mana orang itu terkena santau angin. Dan simptom-simptom santau tersebut. Kadang-kadang tersilap. Padahal dia kena TB. Dia ada penyakit TB. Tak ada pun santau. Dah kata kena santau. Cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Sebab antara dua penyakit yang tersalah ubat, tersalah kaedah, boleh menyebabkan kesan yang sangat teruk. Pertama santau, yang kedua busung. Yang menyebabkan perut kita mengembung. Tak tahu punca, tiba-tiba perut kita kembung. Ya, ada air kadang-kadang angin, kadang kosong, tapi perut tu membesar macam mengandung 9 bulan. Ya, berlaku. Ya, ada baru kes yang terbaru saya dapat, seorang pemandu lori. Katanya dia terkena sebab dia parking sebelah kubur, tanah perkuburan, dia buka pintu, dia turun daripada lori tersebut, dia terus rasa macam nak demam. Ada angin lalu kepada dia, dia rasa macam nak demam. Apa yang berlaku kepada dia? Perut dia semakin hari semakin membesar. Dia tak boleh kentut, tak boleh sedawa. Ya, tak boleh kentut, tak boleh sedawa. Masuk ke hospital Kelang. Doktor kata pun tak tahu punca. Kenapa perut dia makin membesar ni? Dia kata itu punca dia mula-mula dia rasa macam tu lah. So kita ingat busuk ini semata-mata sihir lah. Orang hantar pakai katak, letak dalam botol, letak bawah rumah dia, macam mana katak tu mengembung, macam tu lah orang tu akan kembung. Katak tu mati, orang tu pun mati. Itu yang biasa kita dengar. Bila orang terkena busung ni, dia pergi hospital, doktor tak jumpa, tak ada air dalam perut, tapi perut dia makin mengetat. Ya, kita tengok simptom dia pula. Busung ni kadang-kadang, kalau betul itu penyakit yang busung, dia ada waktu dia kempes, ada waktu dia ketat. Bila siang, dia kempes perut tu. Rata perut dia. Bila masuk asar ke atas, semakin mengetat. Dah semakin ketat, makin tengah malam, makin ketat. Dah tak selesa orang tu. Dah macam mengandung dah. Pergi ke hospital, rukiahkan, tepuk-tepuk sikit perut dia. Dia tekan sikit perut dia. Dia terkentut satu. Terkentut-kentut dia. Besok keluar dengan izin Allah. Dia minta discharge, keluar, terus ke rawatan dengan izin Allah, sembuh. Dia punya ubat tak susah. Kita gunakan hanya daun sirih. Daun sirih kita layurkan atas api, sapukan dengan minyak zaitun, layur atas api, tekupkan dekat perut dia. Ikat dengan kain, dengan izin Allah sembuh. Nampak macam susah, tapi dengan izin Allah rupanya penyakit yang dia hadapi tu, kat rumah dia ada pokok sirih, dia ada tanam daun sirih. Mudah. Sebenarnya penyakit yang kita hadapi, biasanya ubat ada sekitar dengan kita. Okey, apa maksud penyakit jasmani ini? Okey, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Tibun Nabawi, ia menyebutkan penyakit tubuh badan yang melibatkan anggota zahir, termasuk organ-organ dalaman seperti jantung, hati, buah pinggang dan lain-lain. Ya, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi sebutkan penyakit tubuh badan, penyakit yang kita alami secara fizikal. Kita nampak, kita boleh rasa, kita boleh tengok sakit tersebut. Tak nampak daripada mata kasar, kita boleh scan guna MRI, guna scanner, guna macam-macam alatan moden tu. Boleh nampak penyakit tersebut. Batu yang sekecil-kecil tu pun boleh nampak. Contoh batu karang, kan? Dekat hempedu, dekat buah pinggang. Ya, boleh nampak dengan cara scanner moden lah.
Itu dia panggil penyakit fizikal, jasmani, abadan. Jadi Imam Ibn Qayyim sebut penyakit fizikal ini adalah penyakit tubuh badan yang melibatkan anggota zahir. Kita nampak dia, kita dapat tengok dia, penyakit itu dapat detect dengan perubatan secara moden. Daripada kajian dia, ujian darah dia, dapat detect. Kadang-kadang ada penyakit tak dapat detect. Bila dia pergi hospital, doktor kata sihat walafiat. Kau ni sihat, kenapa datang hospital? Pergi refer psikiatris. Ramai kena dah tu. Ada ke patut ustaz, saya ni dah sakit dalam perut ni lama. Doktor tu kata saya kena refer psikiatris. Doktor kata saya sihat. Ya, dia kata saya ni dah nak gila. Dia tahu psikiatris tu jumpa pakar sakit jiwa. Padahal orang yang rasa tu dia rasa lah. Dia orang yang rasa sakit tu dia akan rasa tak selesa dalam badan dia. Jadi dia terpaksa jumpa psikiatris pula. Secara fizikal tak dapat detect apa penyakit dia. Itu biasanya ada kaitan dengan gangguan makhluk halus. Kesan penyakit mental ke atas fizikal. Ini pun kita kena tahu. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa kita makan ubat tak turun-turun tekanan darah kita. Tak turun-turun juga bacaan gula dalam darah. Antara sebab dia, antaranya ada masalah dengan mental kita. Stres, depression. Kita ada tekanan dalam kepala kita. Bebanan yang sangat berat kita bawa. Tidur malam tak boleh, banyak fikir masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah semua nak pilihan raya. Kita dah fikir dalam kepala ni. Nanti nak pilihan raya ni macam mana ni, gelabah. Kena darah tinggi, makan ubat darah tinggi tak turun-turun. Jadi Dr. Azizul bin Awaluddin daripada Kementerian Kesihatan buat satu kajian dan dia bagi tahu dalam penemuan kajian dia, penyakit mental ini boleh menyebabkan daripada stres kita ini, tekanan yang kita hadapi ini boleh menyebabkan gangguan imun dalam tubuh badan kita. Imun dalam tubuh badan kita akan turun. Mudah kita kena serang penyakit. Imun untuk lawan penyakit itu dah turun dan kita mudah diserang penyakit. Ya, contoh demam, kena bila ada virus selesema, sepatutnya kita tak payah makan ubat, sesema boleh sembuh. Demam tak payah makan ubat, boleh sembuh. Ya, sebab ada imun yang melawan penyakit tersebut. Bila kita dalam stres, kita mudah demam, kita mudah selesema, kita mudah kena asma. Ini sebab imun kita dah mula turun disebabkan tekanan mental yang kita hadapi. So jadi hati-hati. Bila kita mula ada tekanan, cepat-cepat atasi. Tenangkan hati kita, tenangkan fikiran kita. Gangguan keseimbangan sistem pembekuan darah. Ya, darah kita cepat jadi pekat. Ya, darah kita mudah jadi beku. Bila kita stres, doktor ni sebut darah kita ni cepat jadi beku. Sangat berbahayalah. Ya, peningkatan hormon stres. Bila kita mula ada tekanan, masalah mental, sedikit demi sedikit, hormon stres ini akan terus meningkat. Ya, stres dengan depression ini dua perkara yang sangat berbeza. Ya, orang kadang-kadang samakan, kau ni stres ke depression, tak boleh nak beza. Bila pesakit datang, kita tengok simptom dia, kita tahu ini baru stres, baru tekanan yang dia hadapi. Belum masuk ke tahap kemurungan. Depression ini kemurungan. Duduk diam, dah tak boleh bercakap. Stres masih boleh bercerita lagi. Bila dah sampai kemurungan, dia tak boleh nak bercakap dah. Duduk diam je dalam bilik. Tak nak jumpa orang, kan, menangis tiba-tiba, kan. Duduk dalam bilik sorang-sorang, dah tak nak jumpa orang dah. Dia kata aku takut, ni dah kena jin dah ni. Tak, rupanya dia ada depression. Dia ada dah lebih daripada tekanan. Dia dah mula kena makan ubat. Stres tak perlu makan ubat lagi. Bila doktor dah sahkan, dia kena depression, dia kena on ubat. Supaya dia tidak bertindak lebih drastik daripada itu. Kadang-kadang ada orang dah mula depression, dia dengar mula bisikan. Kena skizofrenia pula. Masalah berkaitan mental yang lebih teruk. Daripada senyap, sorang-sorang, dia dengar bisikan. Ada pesakit kita datang, dia mengamuk-ngamuk. Apa yang dia dengar, dia suruh caci maki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tak tahu macam mana. Dia boleh bayangkan fizikal Allah tu macam mana. Ya Allah, terkejut kita. Kan, dia bila nak pergi buang air, dia ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dekat dalam jamban dia ingat benda-benda macam tu. Jadi dia tak tahu nak kawal diri dia, dia menjerit. Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Itu satu kes. Satu kes lagi, bila seorang anggota PGA, dia masuk ke dalam hutan, buat latihan, Ulu Kinta, keluar daripada hutan, jadi tak betul. Dia nampak malaikat, dia kata dia dengar suara malaikat, kiamat akan terjadi pada sekian-sekian.
Kan? Dia tengok orang ni, orang ni akan mati pada sekian-sekian. Dia dengar bersikan, orang ni kejap lagi dalam tarikh sekian dia akan mati. So dia tengok orang ni, dia tahu bila matinya orang ni. So jadi dia sangat takut. Apa yang berlaku kat dia, dia tak boleh dengar bunyi hujan, guruh, petir dia tak boleh dengar. Bila dengar sup, dia lari bawah meja. Duduk bawah katil, nyuruk dalam selimut, dia takut. Seorang anggota PJA. Bila doktor sahkan, dia kena bipolar disorder. Bipolar disorder ni dia satu penyakit mental juga. Dia menyebabkan perubahan emosi secara mendadak. Kejap boleh borak macam ni, tiba-tiba dia boleh menangis. Sedih. Tak tahu kenapa perubahan emosi secara mendadak. Itu dah mula ada masalah kepada mental, bipolar disorder. Jadi, sangat bahaya bila kita mula ada tekanan, cepat-cepat atasi. Peningkatan resiko serangan jantung atau stroke. Ya, bila kita stres ini, jantung kita pump semakin laju untuk kena stroke dan jantung sangat tinggi. So hati-hati. Ya, kita kena hati-hati bila kita mula dah kena stres ini. Sebab mental ini sangat penting untuk kita kawal. Dengan mental yang sihat, tubuh badan kita akan sihat. Bila kita fikir secara positif, motivasi kita tinggi untuk buat sesuatu perkara, insya-Allah kita akan kuat dan kita akan sihat. Kadang antara sebab orang kena asma, darah tinggi, gastrik, antara sebab punca awal dia kena adalah stres. Ada pesakit seorang pelajar tahfiz, dia dah hafaz 15 juzuk Quran. Duduk di Kota Kemuning, apa berlaku kat dia? Dia ni seorang yang suka mengemas, seorang pembersih. Dia jaga katil dia, dia jaga tempat dia. Apa yang berlaku kepada pelajar ni, dia diganggu oleh kawan-kawan yang lain. Ya, dia punya barang disorokkan, permainan dia apa semua disorokkan, baju-baju dia disorokkan, dia macam kena bully lah. Dia stres, dia jadi tekanan. Berlaku apa dekat dia? Dia kena gastrik, sakit perut. Sakit perut. Dia cakap dengan ayah dia, ayah saya sakit perut, pergi hospital bagi ubat gastrik. Pergi klinik bagi ubat gastrik, lepas tu perkara yang sama juga. Lepas 2-3 bulan sakit lagi. Dibiarkan. Ayah dia yakin bahawa dia tak ada apa-apa masalah, ya, sebab dia yakin sebab anak dia hafaz 15 juzuk Quran berumur 15 tahun. Umur 15 tahun hafaz 15 juzuk Quran, dia kena stres, dia kena gastrik. Itu sahaja. Lebih kurang 4 bulan, 5 bulan, dia mula tak boleh kawal. Jadi, gila. Duduk rumah lebih kurang 2 tahun, rambut tak pernah potong, ya, buang najis dekat tempat dia tidur, dia makan sampah. Rumah dia di 2 tingkat, tingkat atas tempat mak ayah dia tidur, tingkat bawah tu tempat dia. Tak boleh usik langsung sampah-sampah yang ada dekat situ. Dia tak pernah potong rambut, tak pernah mandi, buang air kat situ juga. Dia makan najis. Seorang penghafal Al-Quran. Sebab dia jadi tekanan yang tidak dikawal. Tak dibagi bawa hospital dengan cepat. Tak dibawa secara ruqyah. Akhirnya gila. Sampai sekarang. Sampai sekarang gila. Umur 15 tahun. Sayang. Ya, anak dia. Anak kesayangan pula tu. Dia ingat anak dia hafaz 15 juzuk, boleh kawal semua benda. Tak. Dia dapat tekanan daripada kawan-kawan dia. Kena bully dekat tempat asrama. Akhirnya gila. Ini yang berlaku, ya. Pernah saya jumpa memang. Bila tengok rambut dia panjang, bila dia cakap tu, dia buka sebelah mata je. Dia buka rambut dia, dia tutup muka dia buka sebelah, dia pandang kita macam tu. Bayangkan, tengah malam. Kalau jalan tu dah merangkak. Ada gambar dia. Nanti insya-Allah di kelapangan kita akan tunjukkan gambar dia. Bagaimana rawatan itu berlaku. Ya, kita nak masuk dalam rumah pun jadi takut-takut. Kita panggil kawan-kawan supaya pegang dia untuk kita potong rambut dia. Kita mandikan dia. Masukkan bilik, kita siram dia, tukarkan baju dia. Dia mengamuk-ngamuk. Dia tak nak. Sampah yang ada dekat dalam tu, bungkusan Maggi pun dia tak bagi pegang. Itu Maggi punya bungkusan pun dia tak bagi. Dekat sebelah dia ada satu bungkusan, ya, Maggi dia tak bagi pegang. Kita nak buang, dia tak bagi, mengamuk. Tu yang berlaku. Okey, tekanan darah serta paras gula dalam darah tidak terkawal. Saya sebutkan tadi. Bila kita mula ada tekanan, kadang-kadang dah makan ubat pun tak turun-turun. Percayalah. Relaxkan dulu otak kita. Ya, cari ketenangan, insya-Allah tekanan darah kita boleh stabil, bacaan gula dalam darah pun boleh stabil. Kadang-kadang yang datang pusat rawatan, ustaz, saya kata saya dah kena sihir dah ni. Kenapa? Saya dah makan ubat untuk kencing manis, tapi bacaan gula saya 20, 21 ustaz. Makan dah ubat, insulin lagi. Dah cucuk insulin, tapi bacaan kencing manis dia terlalu tinggi. Tanya background, kenapa? Ada masalah kat rumah ke? Taklah, menantu saya, dah mula lah tu. Dia mula luah. Menantu saya, cerita makin panjang.
Okay, menantu saya tak buat kerja, menantu saya ni menantu. Salahkan menantu je. Rupanya dia stres duduk dengan menantu dia. Dia stres duduk dengan menantu dia. Akhirnya kena kerja. Memang ada kecil manis, tak turun-turun. Bila kita dah, ni tak ada jin ni, makcik sebenarnya stres, tekanan. Okay, makcik sabar, makcik tenang. Kita ajarlah beberapa ayat bagi tenang, suruh bangun malam. Alhamdulillah, bila dia tenang, ubat itu memberi kesan dekat dia. Alhamdulillah. Okay, itu antara kesan-kesan bila kita ada penyakit mental, kita ada tekanan perasaan, boleh menyebabkan fizikal kita juga terganggu. Kadang-kadang tiada kaitan pun dengan makhluk halus. Sebab itu, diagnos, pertanyaan, sejarah penyakit sebelum mula rawatan sangat penting. Kalau kat pusat rawatan, ini pertanyaan-pertanyaan, ya, interview yang kita berikan kepada pesakit. Datang kita tanya apa masalah, sakitnya macam mana, makan ubat apa dah, ada on ubat apa, dah berapa lama makan ubat, jenis ubat, baru kita faham. Rupanya memang dia ada masalah fizikal. Kita bantu dia dengan ruqyah. Kita bantu dia dengan herba-herba yang sesuai, mengikut dos yang sesuai. Okey, perlu ke pergi berubat. Ada setengah orang, ya, dia hanya mengambil rawatan herba dan ruqyah sahaja. Dia tak pergi kepada hospital. Hospital ni Yahudi katanya. Hospital ni semua, ya, ubat dadah boleh merosakkan tubuh badan kita. Dia tolak perubatan hospital. Ada yang jumpa dengan kita. Ada pesakit juga datang berbagai ragam. Ustaz tak payah ruqyah saya. Saya dah tak boleh dengar ruqyah ni, dah jemu dah. Kan, dah penat dah dengar ruqyah. Asal ruqyah saya merasuk, asal ruqyah saya merasuk. Habis tu datang nak buat apa? Ustaz doa je lah. Doa, macam mana doa ni? Tak apa, duduk kita doa. Ya Allah, kau sembuhkanlah dia, ya Allah. Berikan ketenangan kepada dia, ya Allah. Kuranglah sakit dia, ya Allah. Dia nak yang macam tu. Ada. Dia request kita. Dia request, Ustaz doa je. Tak payah ruqyah, tak payah baca-baca, tak payah bagi ubat. Saya nak Ustaz doa sahaja. Macam tu pun ada. Sebab dia, tak tahulah. Dia mungkin dah lama, dia ada sejarah dalam kena tipu. Ya. Yang dia kena, ni pun menarik juga. Suami dia polis, isteri dia yang teruk kena. Bila dia kena tipu dengan ustaz selebriti. Ustaz selebriti selalu masuk TV pula. Dia kena tipu. Dia kena tipu keuangan, daripada tipu kena sedut penyakit dia. Dua-dua dia kena tipu. Dia padahal, dia tak adalah penyakit tu teruk sangat. Tapi, ustaz ni sebut, penyakit dia dah sangat teruk. Dia kena beli ubat sekian-sekian dengan harga yang cukup tinggi. Dan upah rawatan yang dikenakan terlalu tinggi. Akhirnya dia stres. Jadi tekanan, ustaz macam ni pun boleh tipu, dia kata. Lagilah ustaz-ustaz macam ustaz, dia kata. Dia datang, dia takut kita pula tipu dia. Tapi kita raikan juga bila dah datang. Walaupun dia kata dia mula macam ragu-ragu dengan kita mula-mula datang tu. Tak apalah, kita raikan juga sebab dia masih nak ikhtiar. Walaupun pada awalnya dia pernah kena tipu dengan ustaz selebriti tersebut. Kena hati-hatilah sekarang ni. Ya, banyak dah kes-kes ustaz ini panaslah isu-isu ustaz ni. Dengan isu-isu pelbagailah, kita cukup takut dah sekarang ni. Tiada ke dalil yang kita kena berubat? Ada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Maksudnya Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan dia menurunkan ubatnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, Allah turunkan penyakit, Allah juga turunkan ubat dia. Ada orang bersoal, Ustaz, ada tu penyakit masih tak settle lagi Ustaz, HIV positif, masih tak jumpa penawar. Ya, ada pesakit terbukti dengan izin Allah. Memang virus itu tidak hilang, tapi mati di dalam tubuh. Maksudnya dia tidur. Dia tak mati, dia tidur dalam tubuh badan. Dia tak aktif. Ya, dengan ruqyah syariah. Ada seorang pesakit kanser. Sepatutnya kanser itu boleh 3-4 tahun, pesakit ini boleh meninggal dunia. Sebab kanser itu semakin membesar, semakin membesar. Dengan ruqyah, kanser dia macam tu je. Ada tapi tak membesar, tidak aktif. Kita ruqyah, pegang, bacakan dengan ayat Quran, tak aktif dah kanser tersebut. Walaupun masih wujud dalam badan. Jadi, carilah penawar. Ada ubat dia. Pasti ada, insya-Allah. Sebab ini daripada Nabi SAW. Daripada Jabir ibnu Abdullah. Ya, bagi setiap penyakit ada ubatnya. Apabila betul ubatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah. Riwayat Muslim. Bila kena dengan penawarnya, bila kena dengan ubatnya, biiznillah boleh sembuh. Carilah penawar dia. Mesti ada dengan izin Allah. Ya, ada pesakit kita kena, insya-Allah nanti ke lapangan kita akan siarkan juga, dia kena penyakit kulit yang sangat teruk. Bernanah-nanah satu badan. Bukan sikit, satu badan dia kena kecuali muka je belum naik. Dia seorang pengurus hotel.
Apa yang dia kena diuji oleh Allah dengan penyakit kulit yang sangat teruk. Sangat teruk. Dia pergi dah pakar hospital, dermatologi dah pergi, tapi nanah dia bila kering jadi balik satu badan dia kena. Kalau baju tu kita tengok, ya Allah, datang pusat rawatan tu boleh perah lah rasanya dengan nanah. Penuh satu badan. Nanah satu hal, bau dia satu hal. Anak dia seorang, baru kahwin. Ya, dia kena diuji oleh Allah. Sekali ubat dia satu je. Dengan bedak sejuk. Penawar dia bedak sejuk sahaja, dengan izin Allah sembuh. Punyalah dia cari penawar tu jauh-jauh. Dah beribu-ribu ringgit habis, ya, untuk cari ubat kena penyakit kulit dia ni. Dengan izin Allah, rumput sambal dengan bedak sejuk sahaja sembuh dengan izin Allah. Air mineral, rumput sambal dengan bedak sejuk. Bedak sejuk pula kita nak yang original, 6 bulan ke atas diperap. Ya, beras yang diperap 6 bulan ke atas, itu yang terbaik untuk buat ubat. Kalau tak ada, tak apa, cari je lah asal bedak sejuk. Kalau itu bedak sejuk, boleh jadikan sebagai ubat. Nanah yang dikena tu dengan izin Allah kering. Okey. Jangan putus ikhtiar. Jalan kedua-dua sekali. Hospital pun pergi, secara ruqyah ini pun pergi. Okey, kita dah tengok dua dalil bahawa berubat ini diharuskan. Ya, bila Allah turunkan penyakit, mesti ada ubat. Dalam perubatan Islam juga, dalam merawatan penyakit fizikal ini, penggunaan bahan sangat penting. Ada bahan-bahan yang digunakan. Tak adalah kita ruqyah itu semata-mata. Asal rawatan Islam kata jampi. Tak. Dalam rawatan Islam ini juga, dia ada penggunaan bahan-bahan yang sesuai kepada penyakit. Pengobatan Islam tidak hanya bergantung kepada ruqyah semata-mata. Kombinasi doa, ruqyah dan penggunaan bahan yang sesuai mengikut penyakit sebagai satu ikhtiar. Ya, memang kita akan gunakan. Sebagai contoh, sakit kepala yang bersengatan. Antara penawar yang mujarab, biasa kita gunakan daun inai. Bila dah kena antara penyakit yang kerap sakit kepala ni, migraine lah. Migraine kalau dah makan ubat migraine, dia tak sama dengan Panadol biasa. Ya, kalau kena migraine ni, dia tak makan Panadol, tak jalan dah. Hantuk kepala kat dinding baru puas hati. Dia kena makan, ada ubat khas daripada hospital, ubat migraine. Rupanya ada pesakit kita dengan inai sahaja. Daun inai dikecal-kecalkan dalam segenggam. Dia punya dos adalah mengikut genggaman pesakit. Bukan genggaman perawat. Macam mana genggaman pesakit, itulah dos dia. Okey, ambil segenggam tangan pesakit tu, banyaknya daun tu, dipecah-pecahkan dalam air, doakan air tersebut, popok dekat kepala. Letak kat kepala, biarkan. Dengan izin Allah, sembuh migraine dia. Okey, itu antara contoh penggunaan bahan. Ya, perubatan Islam tidak menafikan penggunaan dan peranan ubat dan ikhtiar merawat sesuatu. Contoh, penggunaan Panadol. Kita makan Panadol sambil kita doa. Kita minta dengan Allah, kita jampi. Ya, kita jampi supaya Panadol ini kita minta dengan Allah jadi penawar kepada penyakit kita. Dengan ruqyah itu rupanya tanda pergantungan kita kepada Allah. Kita makan ubat ikhtiar, doa ini sebagai penggantungan diri kita kepada Allah. Tawakal kita selepas ikhtiar. Kita ikhtiar makan ubat, kita tawakal selepas itu kepada Allah dengan makan ubat tersebut. Ya, dengan doa yang kita baca ketika nak makan ubat tersebut. Ya Allah, aku makan ubat ini, kau sembuhkanlah penyakitku. Pelan. Dengan izin Allah sembuh. Ya, makanlah ubat macam mana pun, bacalah apa pun. Kalau Allah tak sembuhkan, tak sembuhlah kita. Itu semua ikhtiar semata-mata. Ya, kita kena i'tiqad, ikhtiar ini adalah hanya ikhtiar yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, dalam ruqyah kita kena yakin i'tiqad kita, ya, bukanlah ayat tersebut yang menyembuhkan. Ayat ini boleh sembuhkan. Na'udzubillah. Kena tolak. Ya, syarat ruqyah yang ketiga yang kita kena betul-betul faham, i'tiqad kita bukan ruqyah tersebut yang menyembuhkan, tetapi Allah. Okey. Apa sebenarnya bahan utama dalam perubatan Islam? Kalau kita jumpa perawat, apa perawat minta? Air. Kan? Air. Nanti bawa air. Ataupun kita sendiri dah standby. Kalau jumpa ustaz ni, kita dah standby bawa botol air. Kenapa air? Kenapa dalam perubatan Islam kita nak jumpa perawat, jumpa ustaz-ustaz, kita dah kena standby bawa air. Nanti kalau tak bawa air, ustaz akan tanya, ada bawa air? Itu soalan pertama ketika nak berubat. Ya, jumpa pesakit, jangan datang berlenggang. Mana airnya?
Tak ada, pergi beli. Kena sebab air adalah bahan utama dalam perawatan Islam ini. Perawatan dalam perubatan Islam ini, ustaz-ustaz ini akan minta air sebagai bahan utama. Air adalah bahan utama dalam perubatan Islam. Ia satu perkara yang tidak menyalahi syarak. Dalil penggunaan air dalam perawatan Islam ada dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Ya? Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan. Allah sebut dalam Quran surah Al-Anfal, dengan air hujan boleh menghilangkan diri kamu daripada gangguan-gangguan syaitan. Surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Dalam surah As-Sad ayat yang kedua, hentakkanlah kaki kamu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Ya, Nabi Ayub, kalau tak silap saya, kalau tak silap saya, kisah Nabi Ayub yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Dalam surah As-Sad, Allah suruh hentakkan kakinya, keluar air tersebut, dan disuruh buat mandi dan minum air tersebut. Jadi kita gunakan dalil ini, penggunaan air sangat penting dalam perubatan Islam. Bawa ajalah air. Ya, kita nak rukiahkan anak kita, nak rukiahkan siapa-siapa, standbykan air depan kita untuk dijampikan. Ya, kisah Nabi disengat kala jengking ketika solat. Nabi meminta air dan garam lalu disapukan pada tempat gigitan dengan bacaan surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya, Nabi gunakan air juga ketika nak merawat gigitan kala jengking. Diminta air dan garam. So, jadi penggunaan air sangat penting. Nabi dah tunjuk dalam sunnah dia merawat. Yang kedua, dalil daripada Al-Quran. Okay? Itu antara yang boleh kita gunakan. Ya? Kalau nak berubat, jumpa perawat, jangan tinggalkan air. Okay? Apa kaedah asas lagi? Kita dah sediakan air dalam perubatan Islam ini. Kita dah tahu penyakit apa. Okay? Kaedah yang boleh kita gunakan, cara untuk merawat, ya, yang pertama, ya, sapuan sentuhan pada tempat yang sakit. Contoh dia kena kanser payudara. Takkan nak pegang payudara dia? Ini lagi satu isu. Kan dia kata kena sentuh tempat yang sakit. Tak. Bila dia bukan kita punya mahram, kita peganglah belakang dia. Pegang bahagian belakang dia. Pegang belakang, kita doa. Bacalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ayat-ayat ruqyah tu, ya, dengan sentuh pada tempat yang sakit dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Kisah ini kita boleh ambil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bila mana Nabi sakit, ya, Nabi akan baca pada tapak tangan, Nabi akan sapu pada badan. Bila dah terlalu sakit, ya, Aisyah akan baca, tiup pada tangan Nabi, dia gerakkan tangan Nabi, sapu pada tempat yang sakit. Tu kita ambil bila mana Nabi sendiri sakit, Nabi juga sapu pada tempat yang sakit. Ya. Yang kedua, tiupan pada bahan-bahan rawatan. Ya. Tiupan pada bahan-bahan rawatan ini juga ada dalilnya daripada Thabit bin Qais. Ya, ditiupkan bahan-bahan tersebut. Bila kita dah baca, kita dah pegang tempat sakit, kita tiup pada tempat yang sakit, tiup pada bahan. InsyaAllah dia akan memberi manfaat. Ya. Tepukan. Ya, kaedah tepukan. Mula kita dah pegang, okay, kita dah tiup pada tempat yang sakit, kita tepuk-tepuk tempat yang sakit. Ya. Kisah ini pernah berlaku pada Abi Al-As, ya, daripada Uthman bin Abi Al-As. Nabi tepuk dia bila mana dia ada ragu-ragu dalam solat dia. Dia ragu. Tiba kenapa solat dia macam ada tak kena dengan solat dia. Nabi buat apa? Nabi tepuk dada dia. Tepuk. Pum, 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 pum. Ya, baru dia jadi confident. Baru dia dapat keyakinan. Dan selepas itu dah tak ada dah sakit was-was dia. Okay? Jadi tepukan ini juga sangat penting. Dia tepuk-tepuk sikit anak-anak kita bila dia mula degil tu. Anak kita dah mula degil ni. Ya, isteri kita mula degil. Tepuk sikit belakang dia sampai kita bacakan ayat-ayat Quran. Moga-moga dengan tepukan itu melembutkan hatinya. Contoh hati kita pun degil juga. Kita ni susah sangat nak dengar, ya, nak dengar pandangan orang, susah sangat nak berhenti daripada benda-benda tak baik. Pegang hati kita ni, tepuk sikit. Afahasibatum annama khalaqnakum ma'abasa. Baca, moga-moga hati yang keras ini akan pecah dengan ayat-ayat jampi yang kita bacakan, sambil tepukan itu kita buat. Kalau tengok hadis tersebut, akhirnya Nabi buat apa? Nabi ludah ke dalam mulut Abi Al-As ini. Kita kena ludah tak? Tak payah. Jangan pandai-pandai kita ikut yang ini. Sekadar tepuk cukup. Jangan kita ludah pula orang yang kita rawat. Mesti ni mulut, kita ludah. Na'udzubillah. Itu pengkhususan kepada Nabi sahaja. Sebab ada keberkatan kepada tubuh badan Nabi. Ada keberkatan kepada air liur Nabi sendiri.
Kita tak ada. Kita bukan macam Nabi. Ya, jangan pandai-pandai. Ada pengkhususan khas kepada Nabi. Ya, ada orang buat juga tu. Memang ada. Ya, budak ni tak boleh cakap. Dia lambat, speak delay. Okay, dia pegang lelangit, okey lagi lah. Sekali dia buka mulut, dia ludah, ambil. Rasa-rasa kita sebagai bapa nak pergi lempang kat perawat tu. Aku suka-suka ludah mulut anakku kan. Na'udzubillah, itu bukan cara yang betul. Hati-hati. Ya, kadang-kadang air liur ini bila datang daripada perut, dia jadi najis. Air liur yang datang kepada perut, dia boleh jadi najis. Hati-hati. Takut yang kita ludah kepada mulut orang itu najis. Hati-hati. Ya, berlaku tak? Berlaku. Ya, minta doa kepada ustaz. Ustaz tolong doakan ya anak saya ni speak delay. Lambat bercakap, dah umur 2-3 tahun, tak boleh nak bercakap. Tak apalah, kita doa. Pegang dia langit sikit, tak ada masalah. Bila dia mula buka mulut budak, dia tiup pula, bukan tiup tadi, dia ludah. Itu ada dalam sunnah. Ni, kisah ni, sahih ni. Kisah ini sahih. Ya? Dia tiup, dia meludah ke dalam mulut. Abi Alas. Dalil Ustaz, dalil. Dia minta dalil, dia bagi dalil. Tak, itu khusus untuk Nabi SAW sahaja. Okay? Wallahu alam, itulah sedikit tentang ya asas kepada penyakit jasmani. Kita dah kenal, ini sakit fizikal semata-mata, boleh dirawat dengan kaedah ruqyah, boleh dirawat dengan kaedah hospital. Jangan tinggalkan hospital. Ya, kadang-kadang dengan ruqyah membantu mempercepatkan proses kesembuhan, insya-Allah. Kita buka kepada soalan. Ada soalan? Ada soalan nak tanya tentang rawatan penyakit fizikal, pun juga boleh kepada gangguan makhluk halus. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Okay, saya bagi satu tips juga, kita nak tengok bila ada sesuatu penyakit yang kita hadapi, tiba-tiba dia cepat pergi dia. Kan, contoh kanser. Tiba-tiba stage 4 terus. Tanda-tanda tak ada. Cuma mungkin kita letih sekejap, tiba-tiba kanser kita pergi ni, kita kena ni, tiba-tiba jadi stage 4 terus. Bila satu penyakit itu pergi secara cepat, aktif secara cepat, hati-hati. Biasanya ada campur tangan gangguan makhluk halus. Rawatlah. Contoh lagi, penyakit-penyakit yang sukar kita hentikan. Penyakit-penyakit sudut rohani. Kita sukar untuk berhenti berjudi. Kita sukar untuk berhenti minum arak. Sukar nak henti hisap dadah. Kan? Tak boleh nak hilang ketagihan dadah. Ruqyahkan. Setakat ini bila ruqyah pesakit-pesakit yang ada kaitan ketagihan. Ketagihan tengok benda-benda lucah. Ketagihan macam-macam lah. Asal ketagihan ini cuba diruqyah. Kebanyakan, kalau 10 orang datang yang buat rawatan ini, 8 orang tumbang. Ada makhluk halus dalam badan dia. Patut susah sangat nak berhenti. Rupanya ada benda yang membisikkan dekat hati dia, membisikkan dalam telinga dia supaya terus buat, terus ambil dadah ni. Rupanya ada lain makhluk dalam tubuh badan dia. Itu antara. Bila kita nampak benda itu tiba-tiba secara drastik berubah, secara drastik boleh pergi dengan cepat, ya, kanser itu cepat merebak, cepat-cepat cari rawatan ruqyah juga. Jangan ditinggalkan. InsyaAllah ianya membantu. Wallahu alam. Jika tak ada soalan, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.